Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang telah beriman, mereka itu peliharalah diri mereka dan ahli keluarga mereka daripada kena bakaran api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarannya daripada batu-batu yang disembah oleh manusia sebagai berhala ketika mana di dunia. Dan yang menjaga neraka itu ialah malaikat-malaikat yang bersangatan bengis, tidak reti, tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka itu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ayat yang membaca tadi itu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang didoa khas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, ya Tuhan, beri kepada Abdullah bin Abbas ni kefahaman pada agama dan takwil pada agama. Maka bila sahabat Nabi tanya, ya Abdullah, apakah makna qu anfusakum wa ahlikum nar? Pelihara, wiqayah, jaga, pelihara diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada kena bakaran api neraka. Lalu jawab Abdullah bin Abbas, artinya ialah faqihuhum fiddin, berikan kefahaman agama kepada diri kamu dan pada mereka ahli keluarga kamu. Itulah maksud dengan kata pelihara daripada kena bakaran api neraka. Jadi tanggungjawab menjaga agama ialah tanggungjawab di atas tiap-tiap kita masing-masing. Secara autoriti memanglah ketua bagi agama seumpama negara kita ni ialah sultan, raja. Nah, tapi bukanlah kita kata dah sultan ada dah ke, raja ada dah, dia lah tanggungjawab jaga agama kita. Pas maya kita semua dia kena jaga belakang nanti. Dia ke mana tu kena turun di rumah. Semaya nah. Itu tak orang. Ya lagu tu. Itu secara autoriti dalam kenegaraan, ya, ketua agama, sultan, raja, di bawahnya ada majlis agama, jabatan agama. Tapi kalau kita mati, muka mati itu tetap atas kita. Nah, dan kita tu tak boleh jawab. Tanya saya pasal apa? Saya bukan ketua agama mula. Saya mekanik tu, engineer. Tanya raja lah, tanya sultan. Tak boleh gitu. Kerana agama tu sendiri ialah wadu'un ilahiyun, hantaran dibangsakan daripada Tuhan untuk kita hamba beramal bagi mencapai kebahagiaan yang sejati. Gabriel itu hantaran yang bangsa ketuhanan, wadu'un ilahi, iaitu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafi. Nah, firman-firman Allah, suruhan dan larangan Allah yang berhubung kait dengan perbuatan kita mukallaf. Ini perbuatan kita tu
ada gerak dan ada diam. Begitu, tak sunyi daripada gerak dan diam. Maka setiap daripada perbuatan kita, gerak atau diam, itu mempunyai hukum. Terkadang yang wajib, terkadang yang haram, terkadang yang makruh, terkadang yang sunat. Tak ada satu detik kita itu terpisah daripada hukum, melainkan kita itu bukan lagi mukallaf. Apa mukallaf? Mukallaf ni orang yang diberati dengan hukum syarak taklifi tadi. Nah, apa hukum syarak taklifi? Yani ma fihi kulfatun, hukum yang ada padanya itu keberatan, berat. Nah, contoh seperti semaya 5 waktu, berat. Bukan yang ni nak subuh 2 rakaat aja. Tapi lama mana tak semaya subuh. Nah, kok body usah-usah, kok sadar-sadar boleh akak berat ada ke? Nak akak selimut tak sampai sekilo tu tak agak. Kalau tanpa taufik daripada Allah Ta'ala. Kan gitu. Jadi berat. Wajib berat. Karena wajib itu dengan makna talabul fi'li, talaban jaziman. Syarak tuntut kita perbuat akan sebagai tuntut yang putus. Bagaimana putus? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga, pahala syurga kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas tak dapat ke? Nah, ya, ikhlas tu tengok ke martabat masing-masing lah. Jangan kita nak kejar ikhlas mukhlasin tu jawabnya tak beramal semua kita. Nah, pakai baju tu biar sesuai dengan tubuh saiz kita. Kita ikhlas mukhlisin, usahakan ikhlas mukhlisin. Kerana ikhlas ada dua. Ada ikhlas mukhlisin, ada ikhlas mukhlasin. Ikhlas mukhlisin itu yang difardukan di atas kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintah kita tu beramal ibadat melainkan dengan ikhlas. Ikhlas mukhlisin ini ikhlas kita berusaha mujahadah dalam hati kita, lawan kalau ada ghairullah selain daripada Allah, janji syurga, pahala ada selain daripada itu. Mana nak tunjuk kau riak dia panggil, ataupun nak rasa diri hebat, ada tujuan ghayah yang selain daripada raja'an li thawabillah wa khawfan an iqabillah, harap pada pahala daripada janji baik Allah, takut daripada janji seksa Allah Ta'ala. Itu ikhlas mukhlisin. Ada itu tak apa dah. Kalau ikhlas mukhlasin itu 100% mesti kerana Allah bulat, tidak ada ghairullah selain daripada Allah. Jawab dia tak semaya gitu. Nak semaya Allah, pak mari pujuk, pak mari riak. Balik rumah tidur nyaya itu. Nah, jadi pakai baju tu mengikut saiz kita. Kita ikhlas mukhlisi, kita usaha sehingga Allah melicinkan hati, atau dia panggil ikhlas mukhlasin. Ikhlas mukhlasin itu tinggi, martabat ikhlas yang paling tinggi, yang syaitan sendiri kata aku tak mampu nak menyesal. Nah, bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan keagungan engkau, demi keagungan engkau itu, kata iblis, aku akan menyesat ke sekalian anak cucu cicit ada, melainkan hamba engkau yang engkau pelicingkan hati dia. Itu ikhlas mukhlasin. Itu sudah tinggi. Kalau kita nak buat amal tu start di tingkatan selalu. Kalau ngaji sekolah kan, kata satu tak masuk, nak masuk universiti selalu, apa kerah awak dia? Dia kena ikut tangga step by step. Itu. Wa ya'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa kalau kita meninggalkannya. Tak ada kena seksa selalu. Dijanji seksa dengan Allah tak pergi Jumaat. Mana kena seksa? Perut bucik molek-molek, nak makan nasi kedai, relax, tak ada apa-apa, kata mana ada kena seksa? Ya, tak kena seksa sekarang, tapi masuk dalam janji seksa. Maka berat tak wajib? Berat. Sunat berat juga, kerana ada tuntutan talabul fi'li, syarat tuntut kita buat. Jadi bukan sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa, tu bukan sunat. Itu dia panggil perkara harus, mubah. Sunat ni kena buat, syarat suruh kita buat, tapi suruhannya bi ghairi jazimin, dengan ketiadaan putus. Artinya kalau kita buat dengan ikhlas dapat pahala, kalau kita tidak buat tapi kita tu tidak menghina-hina, tidak memandang lekeh, dia kata sunat jah, jangan jah. Nah,
Atau mana tak sembahyang sunat? Sunat jah, jangan. Sunat ni nah. Tak apa tak sembahyang sunat. Tak sekira aku malah. Ada apa tu? Tak biasa tu. Nah, itu dia panggil sunat. Biar tak? Biar. Bukan orangnya. Maya awak masjid. Sunat. Duduk di sah yang pertama. Sunat. Tapi mana-mana awak marilah awak. Nah, cuma surah ni alhamdulillah maya awak juga. Tapi bukan sebab sah pertama, sebab ada nasi belakang. Alhamdulillah tu. Kurang maya awak juga masjid. Jadi ni apa panggil hukum taklifi syarak. Inilah dipanggil agama, dan dia tak terpisah daripada gerak diam kita. Contoh kita kata bunyi azan. Bunyi azan Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Ya ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila disuruh, mana bunyi azan yang menyeru kalian tu kepada semaya hari Jumaat, semaya Jumaat lah hari ni. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian kepada sembahyang. Zikrillah itu kepada sembahyang, karena sembahyang ni hikmah yang terbesarnya supaya kita ingat Tuhan. Aqimis sholata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Tinggal orang panggil jual beli itu segera pergi sembahyang. Nah, jadi bila bunyi bel, hukumnya kita tinggal segala kerja kita tu wajib. Gerak gitu wajib. Diam tak pergi lagi, duk menega lagi, dengan tidak niat aku nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau dia niat apalah. Dah. Diam duk main urusan jual beli lagi. Menega lagi, lambat lagi komak tu. Nah, tak ada niat nak pergi. Dosa haram. Tu jaga-jaga. Tidak Jumaat sajalah, sembahyang gapo pun gitu. Bunyi bel tu tak niat selalu. Sudah makan nasi 3 pinggan nak pergi sembahyang. Apa? Dah. Kalau mati celah duduk tengah makan nasi itu, tak dihukum meninggalkan sembahyang sebab ada niat dia. Niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatan dia. Tapi kalau tak ada niat, orang bebas orang rasa tu duduk mamuh lagi, makan nambah lagi. Tak ada niat kata aku ni lepas makan lagi sembahyang, aku nak sembahyang lepas makan. Tak ada lagi tu. Nah, semacam atau mesyuarat menega semenega-meneganya, meeting semiting-meetingnya, mati celah tu, mati dengan tak sembahyang panggil haram. Maka punya etika mana kita tu pisah dengan hukum agama? Tak ada. Nah, senantiasa ada hukum wajib, sunat, haram, makruh. Kalau kita tak tahu apa hukum perbuatan ni, apa hukum kita bergerak pergi, apa hukum kita diam tidak pergi, maka bagaimana kita nak jaga agama? Maka sebab tu tanggungjawab jaga agama ni bukan semata-mata jabatan agama, majlis agama, bahkan kita sendirinya wajib jaga agama kita. Bagaimana jaga agama? Semangat agama semata-mata tak ada. Nah, karena dinuna bunyanu ala ilmi la ala munasabatil aqli. Agama kita tu dibina di atas ilmu. Sebab tu orang buat kajian betapa hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tali sendiri. Nah, bagaimana seorang yang muncul di tengah-tengah bangsa yang sempurna kejahilannya. Jahiliyah kan? Jahiliyah, mana bangsa yang bodoh, yang sempurna kebodohannya. Sempurna, bodoh dia tu sempurna boleh. Nah, lalu mengubah bangsa yang sempurna kebodohannya menjadi bangsa yang penuh dengan keilmuan, bahkan membina tamadun yang sangat hebat. Kerana agama ni dibina di atas ilmu, bukan di atas munasabah akal semata-mata ataupun emosi yang melampau-lampau, tidak.
Kalau itu dalam Quran tu banyak, dalam ayat-ayatnya Tuhan suruh afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berfikir dengan akal, tidak menggunakan akal fikiran kamu untuk berfikir? Karena agama ni memang agama yang mengangkat tinggi martabat ilmu. Bahkan agama tu sendiri ialah ilmu dah. Maka kalau orang tu dia cintakan agamanya, mempunyai ghirah, semangat untuk memperjuangkan agamanya, tetapi tidak menitik berat tentang ilmu-ilmu agama, maka semangatnya tu bohong, dusta, penipu. Nak dibinakan agama di atas dasar apa dengan semangat semata-mata. Tak ada. Hanya semata-mata semangat tanpa ilmu, itu boleh ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh hawa nafsu dalam beragama. Bagaimana kata Ibn Athaillah, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada tanda-tanda orang yang tertipu dengan hawa nafsunya di dalam beragama. Dia beragama, semangat agama, tetapi sebenarnya kena tipu di hawa nafsu dia, maghrurin dia panggil. Orang yang tertipu daya. Bagaimana? Al-musara'atu min nawafilil khairat. Bersegera dia pada benda yang sunat. Benda sunat ya berahi, suka sungguh. Tapi wattakasulu 'anil huquqil wajibat. Segan malah untuk menunaikan perkara-perkara yang wajib. Adakah yang wajib? Contoh kita kata, kita nak baca Quran ni wajib dengan betul. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Artinya baca Quran ni mesti kena tajwid. Tajwiduhu fardun kama sholati wa inkaruhu kufrun, kata ulama. Baca Quran dengan betul, makhraj huruf, sifat huruf, waqah, wasal, ibtidak, dengung, gapa, mak lazim, mak wajib, kata ni wajib sebagaimana hukumnya wajib semaya 5 waktu. Ingkar kewajiban membaca Quran dengan betul tajwid itu kufur, sebagaimana ingkar semaya kewajiban semaya 5 waktu. Lain ke? Karena kalau wahai baca tabarakallazi anzala al-mulk lepas isya. Maka ya sebenarnya surah Al-Mulk itu sebelum tidur, bukan lepas isyak. Tapi oleh kerana kita ni sebelum tidur tak ada lah bola ke apa duduk dalam mata. Pada Al-Mulk dah lah. Kalau kita lemah iman ni, kalau kita pun buat baca lama-lama, tak apalah, tak ada hal lah. Kalau kita lemah, insan lemah macam mana. Bagus tu kita nak kejar panggil kelebihan baca surah Al-Mulk. Tapi kalau baca tabarakallazi tak jadi. Sebut tak betul, makhraj tak betul. Itu termasuk fal Qur'an yang rubba qari lil Qur'an fal Qur'an yang lama baca Quran tapi Quran melaknatinya. Satu daripada sebab ialah baca dengan tidak betul, atau baca betul tapi tidak memahami makna, atau faham makna, boleh mengajar orang, boleh ceramah orang, tapi diri sendiri tidak tatbik, tidak laksana. Berat juga itu. Kau ni berat lagi. Wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil wazan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmu dia dibakar dalam neraka oleh Allah Ta'ala sebelum sikapi penyembah berhala. Berat lagi. Maka tak dapat tidak. Tanggungjawab kita menjaga agama, pertama sekali kita sendiri kena mengaji agama. Jangan mengaji agama tu suka-suka hati kita. Saya tak minat mana ilmu ni ustaz. Kalau ilmu ni saya minat, ia bukan ilmu fizik, kimia, biologi. Kita boleh pilih nak sains tulang ke, nak sains paru sekerak ke. Okey, waktu tak apa fardu kifayah kita boleh pilih. Saya minat ilmu ni, tak minat ilmu tu. Saya suka mok ke, saya tak suka apa. Ikutlah menata apa mata pelajaran tak ingat dah. Aku masuk sekolah orangnya banyak sangat dah tu ni. Tak apa, tapi kalau hak fardu itu tak boleh minat, tak minat. Saya kalau fiqh minat, tapi kalau tauhid tak apa nak minat mana, tak boleh. Bahkan tauhid itulah hak terpentingnya. Nak sah i'tiqad.
banyak orang yang mengajar dalam televisyen, oh desing rasa kepala dengar, desing telinga, denyut kepala dengar. Allah. Dalam televisyen ni banyak orang tu tahu tak? Nah, tanyalah ustaz ke berapa, dia tanya, jawab semata ustaz pun, tak ada beda dia pun, dia jawab. Nah, jawapan tu terkadangnya membawa kepada bahaya akidah orang awam. Akidah dia kita tak percaya lah, takut orang dengar tu, pegang sebagaimana dia sebut. Mana? Di dalam alam ni tidak semuanya perkara yang berlaku tu ialah kawalan Allah Ta'ala. Sudah. Jadi ada hak benda bukan Allah Ta'ala yang menjadi gitu. Jadi ada lagi muasir yang memberi bekah fa'il selain daripada Allah Ta'ala. Tapi siapa yang tikak gitu. Nah, kalau dia kata yang memberi bekah selain daripada Allah itu dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala juga, fasik mubtadi'. Jaga. Ini jadi fahaman Mu'tazilah Qadariyah. Nah, itu jaga-jaga tu banyaklah. Maka ilmu fardu ain antara lain ialah ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, ilmu tauhid. Itu tak boleh kita kena mengaji, pak kita pula kena ajar anak bini kita. Tak reti kita suruh dia lagi mengaji wajib. Tu tanggungjawab tu. Tanggungjawab. Nah, patu ilmu fiqh. Kalau kita nak mengesah ibadat kita, muamalat kita, munakahat kita, wajib kita kena mengaji. Supaya amal ibadat yang kita buat, muamalat yang kita buat kena selari dengan syariat. Gitu. Nah, kemudian semua tadi itu tak jadi apa kalau tidak daripada hati yang ikhlas, bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah. Maka tak dapat tidak kena mengaji ilmu tasawuf. Tasawuf ini bukan makna healing melompat-lompat tu, bukan. Nah, mana tahu segala sifat-sifat yang tak baik, riak, ngujub, sum'ah, takabbur, hubbud dunia, hubbul jah, hubbur riyasah. Kita tu jadi mujahadah, lawan takhalli mazmumah, lawan kiki keluar daripada diri kita. Dan tahu sifat yang lawan baginya bagi sifat mahmudah, kita berusaha mujahadah, bersepakai dengan sifat tersebut. Itu fardu ain tu. Hak ni tiga ni ya, kita tu sudah jaga agama. Nah, maka tanggungjawab jaga agama ni ialah tanggungjawab kita. Apalagi kalau orang tu autoriti agama. Nah, pegang jabatan agama, majlis agama, yang sepatutnya fungsinya mempermudahkan urusan-urusan agama. Jangan kata kita ada jabatan agama, majlis agama, tapi orang luar negara kita pun terkejut. Atau susah sangat nak diagama di negara kita. Nah, tu dipersulit, bukan dipermudah, diperpayahkan. Itu teruk lah kalau gitu, baik tak syahadah. Nah, maka sebab tu orang-orang yang duduk di majlis-majlis agama, kau jabatan agama, mesti orang ni orang yang berkeahlian dalam mengurus dan mempermudah urusan agama. Nah, kalau diserah kepada bukan ahlinya, maka hancurlah urusan agama kita. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila urusan kerja diuruskan kepada yang bukan ahlinya, maka nantilah kebinasaan. Ya sungguh. Nah, itu hadirlah masuk dalam waktu. 10 minit lagi. 10 minit lagi pada Wira nak umumkan apa-apa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dapat manfaat untuk kita bersama, terutama untuk dia diam cakap. Tambah pula lagi dalam khutbah insya-Allah. Tajuk yang sama sebab tajuk tu tajuk mengikut khutbah. Itulah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.